A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, insyaAllah kita akan membuat ulang kaji pengajian Al-Quran tingkatan 4 tajuk terakhir iaitu Tegahan Mempersendakan Agama surah Al-An'am ayat 70. Okay, kita terus lihat kepada ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wazari bermaksud tinggalkanlah, ia adalah fi'il amar. Okey, jadi fi'il amar bila Allah Taala memerintahkan. Okey, wazari fi'il amar jadi arahan. Jadi bila arahan ia adalah perintah daripada Allah, iaitu wazaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa, dan tinggalkanlah atau jauhkanlah diri kamu daripada orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai la'iban, permainan, walahwan, dan senda gurau ataupun olok-olok. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita agar menjauhkan diri daripada orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan senda gurau, bahan olok-olok. Okey, seterusnya, wa gharrathumul hayatud dunya. Wa gharrathumu bermaksud dan mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Mereka telah tenggelam dalam tipu daya dunia. Okey, itu pun boleh. Mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia pun boleh. Okey, jadi jauhkanlah diri kamu daripada orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka ini telah ditipu oleh kehidupan dunia. Okey, mungkin mereka melakukan senda gurau dan olok-olok itu untuk mendapatkan kemewahan di dunia ataupun kedudukan tertentu. Seterusnya, wadzakir bihi, dan peringatkanlah mereka dengannya, iaitu dengan ayat Al-Quran dan juga dengan azab Allah. Wadzakir bihi ni, dan peringatkanlah golongan yang menjadikan agama sebagai senda gurau dan permainan tadi dengan ayat Allah mengenai ancamannya ini. Tubsala, bahawa binasa, tubsala dibinasakan, nafsun setiap jiwa ataupun diri seseorang, dan peringatkanlah mereka bahawa dibinasakan diri seseorang bima kasabat, adalah disebabkan apa yang telah mereka lakukan. Jadi Allah Ta'ala minta kita wazakir, peringatkanlah golongan yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan senda gurau, supaya mereka ini diberitahu bahawa dibinasakan diri mereka ataupun diri seseorang itu adalah disebabkan apa yang telah mereka lakukan. Mereka melakukan senda gurau, memperolok-olokkan agama mereka, menghina agama mereka untuk mendapatkan habuan tertentu di dunia. Okay, jadi itu menyebabkan kebinasaan. Tubsala ni, dibinasakan diri mereka. Maksudnya mereka dimasukkan ke dalam neraka lah. Laisa laha min dunillahi waliyun, tidak adalah bagi mereka itu selain daripada Allah sebagai wali, penolong, wala syafi'un, dan tidak ada pemberi syafaat. Jadi Allah Ta'ala jelaskan di sini, laisa laha min dunillahi waliyun wala syafi', tidak ada selain daripada Allah untuk membantu mereka. Waliyun, tidak ada selain daripada Allah penolong untuk membantu mereka, iaitu membantu golongan yang menjadikan agama sebagai permainan dan senda gurau tadi. Dan juga tidak ada selain daripada Allah pemberi syafaat. Jadi tidak ada penolong dan juga pemberi syafaat buat golongan tersebut. Wa in ta'dil, sekiranya kamu ingin menebus kulla adlin, dengan setiap tebusan, bermaksud sekiranya golongan tersebut ingin membebaskan diri mereka daripada azab neraka dengan menebus diri mereka itu menggunakan segala kekayaan yang mereka ada di dunia, kulla adlin, dengan setiap tebusan ataupun dengan setiap kekayaan yang mereka ada di dunia, la yu'khadh minha, mereka tidak akan memperolehinya. Okay, sekiranya Allah Ta'ala kata golongan tersebut ingin membebaskan diri mereka daripada azab api neraka dengan menggunakan tebusan, ingin menebus diri mereka dengan cara mengambil harta mereka di dunia supaya mereka dapat bebas daripada api neraka, la yu'khadh minha, mereka tidak akan memperolehinya.
Ulaika allazina ubsilu bima kasabu. Mereka itulah mereka itulah orang-orang yang ubsilu dibinasakan bima kasabu, dengan apa yang mereka telah lakukan. Mereka dibinasakan bermaksud mereka diazab di dalam api neraka disebabkan apa yang mereka telah lakukan, bima kasabu. Okey, di sini kita highlightkan iaitu azab yang mereka terima. Lahum syarabun, bagi mereka minuman, min hamim, daripada air panas yang menggelegak. Okey, ini adalah azab yang mereka terima, iaitu syarabun min hamim, iaitu minuman daripada air yang panas menggelegak. Wa azabun alim, dan siksaan yang pedih. Alim ni pedih. Wa azabun alim, dan siksaan yang pedih. Mereka meminum air daripada air yang panas menggelegak, kemudian mereka disiksa dengan azab yang pedih. Bima kanu yakfurun, disebabkan apa yang mereka telah ingkari, iaitu dengan cara memperolok-olokkan agama, menjadikan agama mereka sebagai bahan permainan dan mereka hina. Seterusnya kita akan pergi kepada poin-poin yang berkaitan dengan tajuk ini. Yang pertama, kita pergi kepada intisari ayat. Intisari ayat tadi adalah mengenai Allah memerintahkan manusia agar menjauhkan diri atau meninggalkan orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan bahan olok-olok ataupun senda gurau, kerana mereka telah ditipu daya, mereka telah ditipu oleh kehidupan dunia. Okey. Seterusnya, Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya memberi peringatan kepada golongan tersebut dengan Al-Quran dan azab Allah, bahawa mereka akan memperoleh azab yang pedih atau mereka akan dibinasakan kerana perbuatan yang telah mereka lakukan, iaitu memperolokkan agama. Lepas tu kita juga boleh letak di sini, tidak ada penolong buat mereka dan tidak ada pemberi syafaat. Mereka tidak dapat menebus diri mereka dengan segala kekayaan yang mereka ada di dunia, dan mereka akan kekal dalam neraka. Golongan yang mempersendakan agama akan diberi minum dengan minuman yang panas menggelegak daripada api neraka dan azab yang pedih disebabkan perbuatan yang telah mereka lakukan. Seterusnya kita pergi kepada pengertian mempersendakan agama. Okey, kita boleh ambil menjadikan agama sebagai permainan dan senda gurau. Menjadikan agama sebagai permainan, laiban dan senda gurau, walahwan, senda gurau. Atau melaksanakan perintah agama secara olok-olok. Okey, maksudnya kita pura-pura sembahyang ataupun pura-pura melakukan sesuatu perbuatan ibadat, contohnya untuk tujuan nak bagi orang gelak atau ketawa, mengkhianati dan menyeleweng ajaran agama. Okey, seterusnya perkara-perkara yang termasuk dalam kategori mempersendakan agama, contohnya ini kamu boleh rujuk contoh yang lebih banyak dalam buku teks muka surat 74. Okey, yang pertama, menghina wanita muslimah bertudung sebagai ketinggalan zaman, contohnya, ataupun menghina seseorang wanita yang menutup aurat sebagai bolehlah kita bagi, mungkin dengan melihat situasi yang berlaku, contohnya menghina wanita muslimah bertudung labuh sebagai memakai tirai, contohnya kan. Menyambut hari raya dengan hidangan arak, menganggap Islam mengongkong wanita ataupun menganggap Islam sebagai ajaran yang ketinggalan zaman, mentafsirkan ayat Al-Quran mengikut hawa nafsu sendiri. Okey, itu antara perkara yang termasuk dalam kategori mempersendakan agama. Jadi jika diminta untuk menyenaraikan perkara-perkara yang termasuk dalam kategori mempersendakan agama, kamu boleh bagi contoh-contoh ini, dan yang lebih banyak kamu boleh rujuk dalam buku teks. Ataupun diminta untuk menyenaraikan contoh-contoh perbuatan mempersendakan agama pun kamu boleh beri yang sama. Jadi ingat, yang ini adalah perkara yang termasuk dalam kategori persendakan agama ataupun contoh perbuatan mempersendakan agama.
Okey. Pun yang sama yang sama. Seterusnya, akibat mempersendakan agama. Okey. Jika kita mempersendakan agama, apakah akibat? Hilang sensitiviti terhadap agama kerana hati telah menjadi hitam. Deria iman telah hilang menyebabkan kita hilang sensitiviti terhadap agama. Segala perkara yang berlaku yang berkaitan dengan agama Islam, kita tak ada perasaan. Kita tidak ada perasaan untuk membela. Okey, seterusnya, diazab oleh Allah di akhirat kerana ia dosa besar. Okey, ada dalam ayat ni. Maruah umat Islam tercemar kerana orang yang bukan Islam akan memandang orang Islam sebagai golongan yang hina kerana sanggup menghina agama sendiri, sanggup mencemarkan agama sendiri, menyebabkan perpecahan dalam kalangan umat Islam kerana sebahagian orang akan marah kepada golongan yang menghina agama. Jadi menyebabkan mereka berpecah, umat Islam ni berpecah. Seterusnya, kita pergi kepada kepentingan menangani isu persenda agama. Apa penting kita menangani isu ini? Yang pertama, kerana ia tugas dakwah untuk mencegah kemungkaran. Okey, jadi ini adalah perkara kemungkaran lah yang berlaku dalam agama. Jadi kita perlu cegah kerana ia adalah tugas dakwah setiap Muslim. Seterusnya, dapat menjauhkan diri daripada api neraka dan juga dapat mengekalkan keamanan negara. Yang ni kamu boleh bagilah apa sahaja asalkan logik. Seterusnya, usaha dan tindakan menangani isu persenda agama. Okey, ini usaha iaitu apa yang kita boleh lakukan nak tangani isu ini. Yang tadi, apa penting kita tangani isu ini? Okay, jadi berbeza. Penting ni, apa pentingnya untuk kita? Kalau usaha dan tindakan, apa yang kita boleh buat nak tangani perkara ni? Okey, kita boleh ambil dari sudut individu, masyarakat dan juga negara. Individu contohnya kita memberi nasihat atau teguran jika kita melihat perkara ini berlaku. Dari sudut masyarakat, kita menggunakan media massa untuk memberi penjelasan kepada masyarakat di luar sana mengenai bahayanya mempersendakan agama ini, iaitu kita boleh ambil daripada ayat ni lah, wazakir, dan peringatkanlah mereka. Jadi di sinilah kita mengambil tugas ini. Seterusnya, dari sudut negara, kita mungkin boleh ambil peranan JAKIM ataupun mana-mana institusi dakwah yang lain untuk mempergiatkan program dakwah di peringkat negara lah. Memperbanyakkan lagi program-program dakwah dan yang mana dapat memberi penjelasan kepada masyarakat tentang bahayanya mempersendakan agama. Seterusnya kita pergi kepada pengajaran ayat. Contohnya, kita boleh ambil, kita mestilah menjauhkan diri daripada orang yang menghina Islam agar tidak terikut dengan mereka ataupun agar tidak terpengaruh dengan mereka. Jadi kita kena letakkan agar ataupun kerana, untuk, supaya dan sebagainya lah. Jadi kita boleh ambil macam-macam lagi lah untuk dijadikan pengajaran ayat daripada kefahaman kita berdasarkan ayat surah Al-An'am ayat 70 ini. Okey, setakat itu sahaja. Selamat mengulang kaji. Wallahu a'lam.